Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sakit semalam, dia sabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika dia lahir dari perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera meminta sembuh. Nabi bagi tahu, kalau sakit jangan segera minta sembuh. Sebab bila sakit Allah tarik 3 perkara. Allah tarik selera makan, Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila sembuh aja, Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan segar badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit, usahlah segera meminta sembuh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Termasuk yang bercakap macam mana pun mesti nak cepat baik. Alah, cepatlah baik, nak pergi usrah, cepatlah baik, nak pergi tapak. Tak pernah orang suka pergi tapak. Pergi tapak sebab bagi iman kita ni tak sama. Cuba tengok Nabi Ayub. Nabi Ayub AS kan, dia kena sakit apa? Sakit apa dia kena? Sakit kusta kulit kan, penyakit kulit yang teruk. Ada yang kata 7 tahun, ada yang kata sampai berbelas tahun, ada yang kata 10 tahun. Sampaikan isterinya sebut, dia punya sakit tu, sampaikan dekat dia punya sakit kulit tu ada ulat-ulat tu. Ulat tu terjatuh. Bila ulat tu jatuh, tak ada dia ambil kaki. Padan muka kau ambil, kau tak ada. Dia boleh ambil balik ulat tu, letak balik dekat nanah dia tu, sebab takut ulat tu tak boleh makan. Macam tu sabar. Dan bila isteri dia tegur. Sebab Nabi Ayub ni ada beberapa ujian kan? Setan ni minta dengan Allah, ya Allah bagilah peluang aku nak goda ni, aku nak uji keimanan Ayub. Pergilah diuji keimanan. Nabi Ayub ni kaya-kaya, hartanya, ladang tanah dia, dengan binatang-binatang ternakan dia. Maka ditarik satu-satu, tak ada apa, dia tetap beriman pada Allah. Kemudian ketika Nabi Ayub tak ada, anak-anaknya dekat rumah saudaranya, runtuh rumah tu, mati semua anak-anak dia. Maka pada ketika itu Nabi Ayub masih kekal beriman pada Allah. Jadi yang ketiga ni, syaitan minta tolonglah biar aku bagi ujian dekat dia. Nak tengok betul tak dia ujian padamu ya Allah. Tu yang bagi penyakit kulit tu. Bila bagi penyakit kulit tu, isteri dia tegur, wahai Ayub, kau ni kekasih Allah, engkau ni Nabi, kau minta dengan Allah sembuh, mesti kau sembuh. Isteri dia kata, apa Nabi Ayub kata? Apa sangatlah beberapa tahun yang aku sakit ni, nak dibandingkan dulu aku sihat, tak pernah aku komplain. Dia kata, kenapa pula Allah bagi sakit aku nak komplain? Macam tu tuan. Itulah Nabi Ayub. Cuma yang dia tak tahan, sekali itu dia terdengar dah berapa tahun ni cerita, ringkas cerita dia terdengar ada orang yang datang ziarah dia. Sebab Nabi Ayub ni dah tak boleh dah duduk dekat orang, sebab bau dia tu orang dah tak tahan. Dia sampai bersembunyi dekat gua, dekat satu tempat tu bersembunyi ni. Bukan apa, supaya jauh daripada orang. Isteri dia jaga, tapi ada orang yang datang ziarah dia ni, tak macam mana Nabi Ayub terdengar kata-kata dia. Dia kata, yang dua orang ni berbual lah, contoh dah tengok, lepas tu keluar dia berbual. Apalah dosa Nabi Ayub tu sampai macam tu sangat ujian dia. Ada yang tersebut macam tu, maka Nabi Ayub terkejut, tak sangka ada orang cakap macam tu. Maka Nabi Ayub masa tu dia bersujud, dia kata, ya Allah, demi Allah, dia kata, aku tidak akan bangkit daripada sujudnya selagi mana kau tak sembuhkan aku ya Allah. Masa tu dia minta Allah sembuh, sebab dia tak tahan yang fitnah orang tadi. Bukan kata sebab dia tak tahan sakit. Ikutkan dah berpuluh tahun dah, tapi bila orang sebut macam tu, apalah dosa Nabi Ayub ni sampai Allah uji dia macam tu. Jadi masa tu, maka Allah bagi tahu ada pancuran air masa tu. Ambil air itu buat minum, dan ambil air itu pula sebagai bahagiannya buat mandi, siramkan kat seluruh tubuh dia. Nabi Ayub sembuh. Dan kemudian pada ketika itu dikatakan Nabi Ayub diberikan kemurahan rezeki, ada balik segala harta bendanya, Allah Ta'ala kembalikan balik. Dan begitu juga dia dikurniakan anak yang ramai, lebih kurang 32 ke 33 orang anak. Orang dulu tahu. Jangan cuba pula aku nak ikut Nabi Ayub, kau jangan. Pengsan anak kau, pengsan omak tu 32 orang.
Itu tak berhenti tuan-tuan, cetak tahun betul kan. Tu. Sampai lupa nama anak siapa. Itulah. Telah berkata Adlahab radhiyallahu anhu, barang siapa tidak diuji antara tiap-tiap 40 hari dengan suatu bala, kedukaan atau musibah. Siapa yang tak ada ujian langsung 40 hari berturut-turut, percayalah maka tidak ada kebaikan baginya di sisi Allah. Maknanya dia jauh pada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Hari ni ada ujian ni, ada. Tiba-tiba baru perasan, zap, surat sampai, mesej sampai, rotek tak bayar lagi, contoh kan. Bukan semua orang senyum tahun baru. Ada orang birthday kereta dia serentak, rotek mati serentak. Motor, kenderaan kereta dia, motor kereta dengan isteri dia punya kereta pun serentak. Time ni lah kau dah mati kan. Mana ujian. Tiba-tiba tersepak. Dah hari-hari lalu, hari tu boleh sepak kaki sofa tu. Ya Allah, kenapa nak time ni tersepak? Berair mata kan, kan? Kenapa? Ujian. Mesti ada ujian. Pergi sembahyang Jumaat kan, pergi sembahyang Jumaat tu hilang sebelah slipper, kenapa tak hilang dua-dua? Hilang sebelah, nampak kan ujian. Sampai kat kedai baru perasan wallet tertinggal. Time ni lah kau tertinggal. Nampak? Orang tu cocok duit, kad kena telan. Ni motor tak ada minyak ni, pergi cocok kena telan pula kad. Aduh. Lepas tu tolak motor, nak pergi kat kedai mamak tu, nak tengok kat kedai kat tapak ni, nak jumpa kawan. Mana tahu dengan kawan boleh tolong. Dia parking entah macam mana, dia tumpang dengan motosikal tu tak sempurna, tumbang pula, habis patah nombor plate dengan side mirror. Semua jadi macam tu. Kenapalah jadi macam ni hidup aku. Macam tu lah kan. Sudah jatuh di timur tangga. Macam tu kan. Macam tu lah keadaan dia. Jadi kadang diuji sebenarnya ada hikmah. Saya pernah cerita ada seorang anak murid debat saya. Dalam tempoh seminggu, suami dia bawa motor, bawa anak satu hari sebelum Hari Raya Cina. Tak macam mana kereta Myvi langgar, Myvi lagi langgar dia terjatuh masuk dalam parit. Suami dia jatuh meninggal dalam keadaan sujud. Suami dia meninggal dan anaknya koma beberapa hari tak sedar. Anak dia, anak kecil. Kemudian selang 3 hari, anak dia dekat hospital terjaga, tersedar. Bila tersedar, dia kata, mana Abi? Dia tanya ayah dia. Jadi mak ni nak legakan dia. Tak apa, sabar, nanti dah baik, nanti kita jumpa Abi dia kata. Kemudian dalam perjalanan lepas dalam beberapa hari nak bawa pergi check up anak sekali lagi, pergi hospital, kereta yang bawa anak ni accident, anak tu pula meninggal. Dalam tempoh seminggu, suami dengan anak dia meninggal. Bukan senang. Kadang-kadang suami tu boleh tahan ni, sebab orang perempuan kadang dia suami ni keperitan ni kurang sikit lah. Kadang-kadang eloklah meninggal orang tua ni, kadang ada kecil dia kan. Tapi jangan anak. Oh jangan anak. Anak ni dia punya kesan yang lain. Saya tak cakap orang sini ni, orang tempat lain. Dia suami segala-galanya. You lah cinta hati I kan? Yang memahami kehendak I. Macam itulah kan. Kena lakonkan sikit biar faham kan? Betul. Tapi ada dia kadang anak ni, oh jangan, boleh tak makan, boleh kemurungan kan. Suami meninggal ni sikit-sikit lah kan, tak tahulah. Tengoklah tahap deepnya kasih sayang isteri dengan suami kan. Tapi dengan anak jangan kan. Dengan melahirkan anak tu bukan senang. Membela anak tu, membelai kasih sayang anak tu bagi, tapi anak tu tiba Allah cabut nyawa kan. Allahu Akbar. Dan orang yang pernah mengalaminya yang faham kan. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Allah menguji hamba mukmin dengan satu bencana, dia berkata pada malaikat pencatat amal buruk, hapuskan catatan daripadanya, dan berkata kepada pencatat amal baik, tuliskan untuk hamba-Ku yang lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Tersebut pula dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ketika seorang hamba sakit, Allah mengutus 2 malaikat kepadanya lalu berkata, lihatlah kalian apa kata hamba-Ku. Jika dia berkata alhamdulillah, maka beritahukan kepada Allah, dia lebih tahu. Lalu berkata, aku berjanji untuk hamba-Ku, jika aku mematikannya, aku masukkan dia ke syurga. Jika aku menyembuhkannya, aku gantikan dia daging yang lebih baik daripada dagingnya, serta darah yang lebih baik pada darahnya. Dan aku hapuskan pula keburukannya. Saya kata tadi, baik tadi demam tu digantikan daging dan darah yang lebih baik, darah daging yang baru. Tu yang bila dia sembuh pada demam tu, semua benda nak buat tu. Basuh motor, ini nak lepak mana ni? Dia punya semangat tu lain macam, sebab daging dan darah dah bertukar.
Kan? Sebab ada kisah ada seorang lelaki fasik daripada Bani Israel, orang sekampung tidak dapat lagi membendung kefasikannya, mengadu pada Allah. Lalu Allah memberi wahyu pada Musa AS bahawa di antara Bani Israel itu ada seorang pemuda fasik, dan Musa mengusir pemuda itu daripada kampung mereka, sehingga mereka tidak terjilat api neraka oleh kefasikannya. Maka pergilah pemuda itu satu kampung, dan Allah memerintahkan agar Nabi Musa mengusirnya. Nabi Musa, kau pergi cari seorang lelaki fasik ni ada dekat kampung ni. Allah Ta'ala perintahkan. Nabi Musa ni kelebihan dia salah satunya adalah boleh berbicara dengan Allah direct. Macam Nabi kita Isra Mi'raj bukan hanya dapat bercakap, dapat tengok sekali. Kan? Itu tunggu Isra Mi'raj lah. Tapi nak cerita yang ni, Nabi Musa boleh bercakap direct. Jangan kita tanyalah, kenapa kita tak dapat Ustaz macam tu. Kau jangan minta. Kalau kau dapat mati tahu, tak tahulah macam tu. Sebab kita ni tak ada kelebihan macam yang lain. Tapi kita dapat tahu ni pun ada satu kelebihan sebenarnya. Rupanya Nabi Musa macam tu. Kelebihan dia dapat berbicara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa pergi mengusir pemuda tu tadi. Di situlah bila dia usir pemuda tu pergi satu tempat tidak terdapat manusia, tanaman, binatang liar atau burung. Di situlah dia sakit dan tidak ada pula yang menolong. Dia jatuh ke bumi. Dia meletakkan kepalanya sambil berkata, kalaulah kepalaku ni pangku ibuku, tentulah dia mengasihiku, tentulah dia menangis meratapiku. Kalaulah ayahku di sini, pastilah dia akan menolong dan merawatku. Kalau sekiranya istriku ada di sini, tentu dia akan menangisi kematianku. Jika anak-anakku ada, tentulah mereka akan terseduh-seduh mengiringkan jenazahku. Lalu mereka akan berdoa, ya Tuhan, ampunilah ayahku yang lemah, fasik, derhaka, yang terusir dari kota ke kampung dan dari kampung ke padang yang gersang, yang keluar dari dunia ke akhirat tanpa harapan serta apa pun. Ya Allah, dia kata, Engkau telah memisahkan aku dari orang tuaku, anakku dan istriku, namun janganlah Engkau pisahkan aku daripada rahmatmu. Sesungguhnya Engkau telah membakar hatiku sebab berpisah dengan mereka, namun janganlah Engkau bakar hati ini dengan neraka-Mu kerana kemaksiatanku. Dalam pada macam tu, dia sakit tu tadi, Allah uji dia sakit tadi, dia ingat Allah. Nampak Dia fasik tadi ni, fasik betul-betul. Sampai kena kata tak adalah orang yang sefasik dia, sampai tak terjilat api neraka orang kampung sebab kefasikan dia tu. Jadi makna kalau tengok ni, teruk betul perangai dia ni. Ada orang Malaysia ni macam tu yang cakap tu, kita dengar je, ini betul ke tak betul ni. Sampai macam tu sekali cakapnya, kan, macam main-main, menghina-hina Allah selamba je dia kadang-kadang. Kita tengok kefasikan orang ada sampai tak macam tu. Tu nak beritahu ni, bila diberikan sakit pada dia ni tadi, tapi dia ingat Allah. Dia kata, kan, kau ambil isteri aku, kau ambil ayah aku, kau ambil keluarga aku, kan, kau janganlah kau cabut rahmatmu daripada aku ni, kan, kau bakar hati aku dengan semua ni, tapi janganlah kau bakar hati dengan neraka-Mu kerana kemaksiatanku. Dia masih ingat pada Allah. Kemudian Allah mengutus bidadari menjelma menyerupai ibunya, bidadari lain menjelma sebagai isterinya. Begitu juga Ghilman, yang ni anak-anak syurga pula, menjelma menjadi anak-anaknya, mengutus malaikat seolah-olah menjadi bapanya. Mereka duduk di sisinya dan meratapinya. Lalu lelaki itu berkata, sesungguhnya ini ibu bapa, isteriku, anak-anakku telah hadir di sisimu. Maka legalah hatinya sehingga pulang ke rahmatullah dengan suci dan terampun dosanya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, pergilah ke satu padang di sebuah tempat di sana, di situ telah mati seorang wali, maka hadir dan uruslah dia. Ketika Musa datang ke tempat itu, beliau melihat pemuda diusirnya dari kota dan kampung dengan perintah Allah. Juga baginda lihat para bidadari mengerumuninya. Lalu baginda berkata, ya Tuhanku, bila tengok muka, ini yang kau suruh aku usir itu. Ya Allah, bukankah ini pemuda yang kau suruh aku usir dia daripada sana, ya Allah, sehingga datang kemari. Maka Allah berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku telah merahmati dan mengampuninya sebab dia meratap di tempatnya, dia tinggalkan kampung halamannya, kedua orang tuanya, bahkan anak isterinya. Maka aku utus para bidadari menjadi sebagai ibu dan isterinya, malaikat sebagai bapanya. Mereka mengasihi kepada dan mengasihannya. Sungguhnya jika orang meninggal tempat jauh, maka ahli bumi, ahli langit akan menangis mengasihaninya. Lalu bagaimana aku tidak mengasihinya, sedangkan aku maha pengasih. Mana nak bagi tahu bila kita ni sakit ke apa pun, kan kita nak ingat Allah ni sakit kan biasa. Bila demam terbaring, Allah sebut tu, walaupun kadang otak ni fikir lain, tapi sebut ke Allah, minta dengan Allah, minta Allah bantu kita, ya kan? Minta Allah bantu kita.
Jika seseorang menghadapi sakaratul maut di pemusafiran, Allah akan berkata, wahai malaikatku, ini adalah orang asing sedang bermusafir. Dia meninggalkan anak isteri dan orang tuanya. Jika dia mati, tiadalah yang menangis dan meratapinya. Dan Allah menjadikan seorang malaikat menyerupai bapanya, seorang lagi menyerupai ibunya, seorang lagi menyerupai anaknya, seorang lagi menyerupai keluarganya. Mereka masuk dan membukakan matanya sehingga dia melihat orang tua dan keluarganya. Senanglah hatinya sehingga dia menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan bahagia. Dan ketika jenazahnya diusung, maka mereka menghantarkan ke kubur dan mereka mendoakan sampai hari kiamat. Okey. Jadi nak beritahu kan tadi, maknanya dalam keadaan ni kita ni pergi ke mana-mana, macam mana pun ingat Allah Taala. Susah macam mana pun ingat Allah banyak. Ingat Allah banyak. Satu amalan yang saya nak pesan kat semua, jangan tinggal istighfar. Jangan tinggal. Macam ni orang niaga kan, istighfar banyak. Kenapa istighfar? Apa Nabi janji kalau orang istighfar? 3 perkara. Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama apa? Akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan ketiganya, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Macam orang meniaga, istighfar je, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling senang sekali istighfar. Sahabat Nabi dulu istighfar berapa kali? Sahabat Nabi teruk-teruk pun lah, teruk-teruk lah 70,000 kali sehari. Kita imam tu buat lebih daripada 3 biasa 3. Hari tu dia buat 10 pula. Dah mati imam ni. Imam ni tak ada kerja pula, istighfar panjang sangat hari ni. Bayangkan sahabat dulu teruk-teruk 70,000 kali sehari. Sebab apa? Sebab sahabat yakin bila dia istighfar, dia akan dapat apa dia nak. Kita ni istighfar tapi tak yakin. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tahiyat tidak. Kita masalah tu yang payah nak dapat tu. Kan, sebab kita sendiri tak yakin istighfar. Tu sebabnya sekarang ni kan macam-macam. Dulu tasbih, gantai tasbih tu kan. Sekarang dah ada elektronik kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan. Sekarang ni tak ada trooper dah kan. Macam cerita apa ya, Samsudin dengan Ibrahim Pendek tu lah. 12 jam sebiji kan. 12 jam satu biji kan, makan ubat kan. Sekali dia terlanggar dengan orang tadi, 1 jam 12 biji. Berpeluh kawan tu. Habis ubat tu pendek makan betul tu kan. Ingat lagi cerita tu. Jadi yang tu lah, ini tak ada lupa dah. Istighfar. Macam saya pesan, saya pernah beritahu kan, istighfar ni buat 1000 kali sehari kalau boleh. Banyak tak? Tak banyak. Tapi kalau kita terus satu kali rap bantai 1000 memang banyak. So tak buat lagi dah apa tu. Kita buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000. Bukan lama pun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lebih kurang tak sampai 2 minit settle 200. Sebab bila 1000, contoh malaikat ni, ini amalan, katalah ni buku catatan amalan dosa kita hari ni. Katalah dosa ni nama dia Yat. Contohlah. Dosa dia, contoh, bukan nama sebenar. Contoh dalam ada, katalah dosa berapa nak letak hari ni dosa. Katalah 50 dosa ini. Banyak betul 50. Tapi disebabkan kita ni tak termasuk dosa mensyirikkan Allah. Tak termasuk dosa dengan orang ni. Dengan orang kita minta maaf. Tapi dosa-dosa macam-macam itu buat ni. Kita ada 50 dosa. Kebetulan kita ada 1000 istighfar hari tu. Malaikat pun ambil istighfar kita, padam satu, padam dosa kedua, padam dosa ketiga, padam dosa keempat, padam 50 dosa padam. Ada balance lagi 950 istighfar. Habis nak buat apa tu? Yang 950 istighfar tu, buka pula amalan yang semalam mula. Semalam dosa berapa? Ada 100. Padam. Kemudian dosa 2 hari lepas ada 30. Tak banyak pula gitu. Banyak tidur. Contoh. Padam. Jadi makna dia akan buka muka surat sebelumnya. Itu sebab amalkan istighfar.